Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam biasa, welcome back to my channel. Okay korang, kalau video ni terlintas dekat mana-mana korang punya wall, please subscribe my channel. Tekanlah butang notification dekat bawah supaya kalau aku ada upload video, korang boleh terus klik dan korang boleh tonton video aku. Okay? Seorang gadis yang berusia 20 tahun yang bernama Susan Noor sentiasa masuk ke dalam rumah keluarganya dalam keadaan ketakutan. Adik-adiknya yang bernama Sheila dan juga Terry merasakan hal yang sama. Rumah yang sepatutnya menjadi sebuah tempat yang mendamaikan menjadi sebuah neraka dunia bagi mereka, terutamanya kepada Susan. Mereka dibesarkan oleh seorang ibu yang tidak menentu sikapnya. Kadang-kadang dia boleh jadi baik dan kadang-kadang dia boleh jadi manusia yang paling jahat. Selama bertahun-tahun, ibu mereka yang bernama Teresa Noor mendera ketiga-tiga orang adik-beradik ini secara mental dan juga fizikal. Contohnya, benda-benda yang dia akan buat, dia akan bakar belakang anak dia dengan puntung rokok, letakkan pistol dekat kepala anak dia, acukan pisau dekat tengkuk, tumbuk, pukul. Itu dah menjadi kebiasaan dah pada mereka bertiga. Perbuatan Teresa terhadap anak-anak perempuannya dibantu oleh dua orang anak lelakinya yang bernama Robert dan juga William. Yang pelik, anak lelaki tak juga dijadikan mangsa, tak pula didera, malah dijadikan pembantu. Korang nak tahu tak kenapa? Sebab Teresa dikatakan cemburu dengan keremajaan dan kecantikan anak-anak perempuannya. Dia rasa macam diorang bertiga ni telah menjadikan dia tua, tak cantik macam apa yang dia nampak tu lah. Dan kecantikan Susan, anak perempuannya yang paling tua, menyebabkan satu sumpahan yang berlaku pada diri dia yang menjadikan dia gemuk. Atau lebih tepat sebenarnya dia mengalami sakit mental yang dipanggil skizofrenia. Dan yang lebih parah lagi, dia tidak mendapatkan rawatan yang menyebabkan penyakit itu semakin lama semakin teruk. Satu hari, nak dijadikan cerita, ketika Susan pulang ke rumah, Teresa menyerang Susan tanpa ada apa-apa salah pun. Dalam pergelutan tu, dia ambil pistol dan ditembak anak gadis dia sendiri. Pada ketika itu, Susan cuba melepaskan diri. Tapi disebabkan anak-anak lelaki dia yang membantu ni, Susan akhirnya ditembak. Teresa merasakan anaknya Susan merupakan syaitan jelmaan yang akan memusnahkan diri dia. Susan tak meninggal guys setelah ditembak. Dia cedera parah dalam keadaan peluru masih ada di belakang dia. Teresa ambil keputusan untuk membiarkan Susan hidup. Tapi dia tak panggil doktor dan tak dapatkan rawatan sikit pun untuk anak perempuan dia. Susan dibiarkan dalam bilik air, dalam bilik mandi, dalam bathtub selama 2 minggu dalam keadaan yang berdarah. Anak-anaknya yang lain memang tak berani nak melawan. Seorang pun tak berani. Sebab mereka ni sebenarnya dibesarkan dalam keadaan yang ganas, dalam keadaan yang kasar, didera. So, diorang tak berani nak menyuarakan pendapat diorang. Lama-kelamaan setelah 2 minggu berada dalam bilik air itu, mengejutkan, Susan sembuh. Tapi dia tahu yang dia tak patut tinggal kat situ. Dia dah tak boleh tinggal kat situ dan dia harus meninggalkan penderaan ibunya. Dia merayu, "Mom, please let me go. Tolong lepaskan saya. Saya akan buat apa saja yang awak nak." Teresa pun bagi tahu anak dia, "Okey, aku akan bagi kau pergi. Tapi dengan satu syarat, kau kena biarkan aku keluarkan peluru sendiri dekat belakang badan kau. Lepas tu, aku akan benarkan kau pergi." Harga sebuah kebebasan untuk Susan adalah membenarkan ibu dia sendiri bedah belakang dia. Menggunakan peralatan-peralatan dapur guys. Seperti pisau, spana. Ya Allah. Tujuan Teresa buat macam tu sebenarnya, dia takut orang akan tahu perbuatan dia tu. Dan dia takut ditangkap oleh polis. Korang bayangkan ya, peluru tu dikeluarkan bukan menggunakan alatan-alatan yang sepatutnya macam dekat hospital tu. Peluru tu akhirnya berjaya dikeluarkan. Tapi setelah beberapa hari, Susan semakin tenat dan dia berada dalam keadaan koma. Akibat infection ataupun jangkitan kuman yang ada dekat peralatan-peralatan dapur yang digunakan. Selepas tu, Teresa tak fikir panjang. Dia terus membungkus anak dia dan membakar tubuh anak dia hidup-hidup. Sebab masa tu Susan tak mati tau. Dia berada dalam keadaan koma. Bila Susan dah meninggal, Teresa beralih pula kepada anak perempuan keduanya yang bernama Sheila. Sheila dipaksa makan banyak-banyak sampailah dia muntah
dan dia perlu makan muntah dia sendiri. Hari-hari dia ditumbuk, dipukul, tak diberi makan dan akhirnya dikurung dalam sebuah bilik kecil dalam keadaan dia diikat dalam keadaan berdiri selama beberapa minggu. Macam tak sanggup pula aku nak continue. Continue je lah kan. Terry, anak perempuan bongsunya, memang menyaksikan segala-galanya. Sebelum kematian Sheila, dia sempat berpesan kepada Terry supaya berhati-hati dan larikanlah diri walau apa pun yang berlaku. Sebab dia cakap, bila saya mati, awak akan jadi seterusnya. Susan juga pernah berpesan perkara yang sama kepada Sheila sebelum dia meninggal dunia. Setelah didera sampai dah lunyai, akhirnya Sheila meninggal dunia dalam usia yang masih muda, iaitu 20 tahun. Lama-kelamaan, akhirnya Terry berjaya melarikan diri dan dia memberitahu kepada pihak polis apa yang telah berlaku kepada keluarga dia. Dia beritahu semula yang tentang mak dia ni bunuh kakak-kakak dia. Tapi tak ada seorang pun percaya tentang kisah dia ni. Dia jumpa polis, dia jumpa lawyer, semualah. Tak ada seorang pun percaya. Sehinggalah dia berjumpa dengan seorang detektif yang bernama John Fitzgerald yang sudi mendengar dan percaya dengan kisah dia. Dia membantu Terry lah untuk bawakan hal ni ke muka pengadilan. Akhirnya, Teresa No dan juga dua anak lelakinya ditangkap. Robert dan William dijatuhkan hukuman selama 3 tahun penjara. Sementara Teresa disahkan bersalah. Walaupun penyakit mental yang ada pada diri dia, mahkamah tetap menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Terry No, iaitu anak perempuan bongsu dia ni yang berjaya melarikan diri tadi, masih hidup sampai sekarang, sentiasa trauma dengan kejadian yang berlaku. Bila ditanya, adakah dia memaafkan dan adakah dia masih lagi sayang pada ibu dia? Dia cakap yes, dia masih sayangkan ibu dia dan dia maafkan ibu dia. Tapi jika diberi peluang, dia nak tanya satu je pada mak dia. Kenapa mak dia buat semua tu? So guys, aku pun tak tahu nak cakap apalah pasal cerita ni. Betul-betul menyentak hati dan sanubari aku lah sebenarnya. Kisah-kisah ni sangat rare dan aku rasa sepatutnya sentiasa bersyukurlah sebab kita tak berada dekat dengan orang-orang yang macam ni. Allah dah jauhkan kita dengan perkara-perkara yang negatif macam ni, betul tak korang? Okay guys, kalau korang rasa menarik, korang boleh komen dekat bawah dan jangan lupa untuk subscribe. Jumpa untuk next video.